Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunka rahmah. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin. Usalli wa sallimu ala rasulihil karim wa ala ashabihi ajma'in. Saudara pengurusi, saudara Syed Ibrahim, Jimmy Puad dan pimpinan Keadaan Johor, saudara Samsul Iskandar, Ketua Amanah dan Wakil DAP yang hadir, rakan-rakan saya muliakan. Hari ini kita memang dalam perjalanan mengumumkan sebahagian dari calon-calon dan saya pilih untuk mengumumkan di selatan. Saya tangguh di tengah. Saya belum buat keputusan untuk utara. Jadi sabar saja. Selepas acara ini, Samsul Iskandar dan satu dua akan menemui rakan-rakan untuk membincangkan soal jentera dan perjalanan strategi penerangan. Kerana rakan-rakan kita dari masyarakat Cina juga ada, saya ambil kesempatan untuk ucap Kong Fa Choi, Sin Nian Bian Pu, Sin Nian Kuai Le, Sin Nian Hao, Nian Nian Hao. Cukup kan? Panjang lah cukup. Jadi esok memang kalau Hokkien, saya orang Pulau Pinang, di sambutan Hokkien ni dia sambut sampai hari ke-15. Dia gelar cap gome ya. Jadi saya ingat orang Melayu dia belajar raya sebulan ni daripada orang Cina. Raya sebenarnya 1 hari. Dia tambah jadi 3 hari, tengok orang Cina 15 hari, dia tambah jadi 30 hari. Agak salah. Baik. Kita ni dalam parti perjuangan ya, dalam keadilan dan lama dulu dengan Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan. Tetapi kalau izin saya mula dengan menjelaskan bahawa tujuan kita bersama. Apa tujuan kita sebenarnya? Bukan soal kuasa, kedudukan semata-mata, tetapi hasrat untuk mengangkat martabat manusia supaya menjadi lebih baik dari segi akhlaknya, dari segi sistem pengurusannya. Tapi dalam hal ini Al-Quran menyebut dalam surah Al-Balad, La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Ini cerita tentang balad, ini mana kota suci Makkahul Mukarramah. Tetapi di situ ditanya, apakah yang memungkinkan darjat seseorang itu terangkat? Bagaimana seorang manusia boleh menjamin terangkatnya martabatnya? Ada yang mengatakan tentunya dari segi nilai spiritual ada kebenarannya, yang akhlak individu ada kebenarannya. Tapi dalam konteks ini Quran menyebut pengangkatan itu mengangkat dari segi disebut aqabah. Falahtahamal aqabah. Bagaimana wama adraka mal aqabah? Bagaimana mungkin seorang insan mengangkat martabatnya? Ini relevan kita bincang. Jangan kita fikir soal parti ini hanya soal liku-liku perjuangan, percaturan politik, adu domba, pertempuran antara parti dan pilihan raya. Sebenarnya hasrat kita dalam reform dan islah mastata' itu adalah mengangkat martabat insan. Sebab itu kalau orang itu dia mengambil sikap bermusuh sesama manusia tanpa alasan, menghina satu sama lain kerana darjatnya, kerana keturunannya, kerana warna kulitnya, kerana jantinanya, itu ditolak. Tidak memungkinkan darjat martabat seorang itu terangkat.
Wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah. Terjaminnya pengangkatan satu martabat manusia itu dengan membebaskan manusia. Kalau manusia itu tidak bebas, tidak merdeka, tak mungkin martabat dia terangkat. Itu essence, satu yang fundamental dalam hidup manusia. Manusia, tugas kita itu memerdekakan seorang yang dianggap hamba. Ada orang kata, tapi hamba, perhambaan dia ikut proses, dia tidak segera dibebaskan dalam tradisi Islam. Tetapi ditekankan, proses itu mesti berlaku, kerana darjat dan martabat manusia itu tidak boleh terangkat kalau tidak dibebaskan. Ada ulama dulu dia tafsir hanya fakku raqabah ini hanya membebaskan hamba, abdi. Tetapi banyak menafsirkan sebenarnya bebas. Saudara mungkin bukan hamba, tapi menjadi hamba kepada satu sistem, tak boleh fikir, diperbodohkan, media dikontrol. Apa bezanya sistem perhambaan itu dengan perhambaan di bawah Firaun? Fikir tak boleh. Hidup itu menjadi alat perkakas kepada sang penguasa yang kontrol semuanya. Harga barang dia kontrol, harga diri dia kontrol, kebebasan dia kontrol, nak ucap dia kontrol. Sebab itu, untuk membebaskan manusia, satu tugas yang mulia. Kalau saya tanya apa dia maksud keadilan? Tidak ada relevance kaitannya kalau tidak ada keupayaan kita mengangkat darjat manusia. Mengapa seorang yang lahir miskin, anak petani miskin, anak nelayan miskin, itu dianggap hina, tidak hamba, separuh hamba, tidak bodoh tapi memang diperbodohkan? Jadi harus ada jiwa merdeka yang ditanam. Negara mungkin merdeka, jiwa masih hamba. Ini bukan teori Islam, tapi juga semua. Kalau negara China di zaman moden, Sun Yat-sen, bila dia tegaskan tentang 3 asas kebebasan manusia. Di India, Aurobindo, Sri Aurobindo, kemudian Gandhi. Kalau orang India tahu, Ambedkar memang pejuang betul-betul bagi kalangan bawahan. Jadi tidak semestinya sesuatu yang aneh. Di Malaysia, tanah Melayu dulu, Burhanuddin Al-Helmi, jiwa merdeka dan pejuang-pejuang kebangsaan dulu, baik Datuk Onn Jaafar, Ahmad Bustamam, semuanya mau erti kemerdekaan itu dengan maksud membebaskan manusia daripada kongkongan sistem. Saya perhatikan fakku raqabah itu dia. Jangan kita kata, oh negara dah merdeka, mana ada hamba abdi? Mana wajar kita kata tidak ada hamba abdi? Yang miskin keparat sampai bila-bila. Kalau nelayan, tadi saya jumpa seorang tadi nelayan di Rengit, sistem itulah daripada bapak dia sampai ke dia dan jamin anak dia. Kekal miskin. Petani di Kedah 100,000 keluarga, pekebun kecil 300,000 keluarga. Dan kita bicara Melayu, kita bicara dan rasa slogan ketuanan Melayu itu memukau, dia menyelamatkan. Kita tak bicara pelaksanaannya dan amalannya, bahawa orang menggunakan dasar-dasar ini memperkayakan kelompok mereka dan mentajam hubungan antara kaum, menurunkan derajat kemanusiaan. Kerana kita diajar dalam agama untuk lita'arafu, untuk hormat
faham, kenal mengenal di antara satu sama lain. Tetapi yang berlaku adalah prasangka dan kebencian. Di SOP kita pakai masa bersyarah, walaupun jaraknya jauh. Enggak, saya bukan tak boleh buka, kena bayar 1,000. Sistem bongok tu. Jauh. Itu di Melaka berapa ribu dah kena. Kalau setakat lawan, saya tu boleh lawan, saya tak peduli. Tapi kalau bayar 1,000, lebih baik pergi ke Batu Pahat. Okey. Baik, ingat ya. Jadi ini essence. Kalau kita rasa nak berjuang, jangan kita lupa simpang siur politik ini sehingga kita tak faham. Untuk apa kita berjuang ini? Untuk mengangkat martabat manusia. Bagaimana boleh kita hina orang, tak peduli tentang nasib hidup keluarga mereka, tak peduli sama ada kekayaan balak-balak disapu, projek disapu, tanah disapu, dan kita kata merdeka. Merdeka otak merdeka. Dan ini yang kita lakukan sekarang untuk membetulkan kebobrokan sistem. Semua orang guna kebobrokan. Kalau betul kita faham kebobrokan ini, kita harus melepasi, kita harus bebaskan. Layak. Sebab itu saya tidak suka sama sekali. Saya Melayu. Kau tanya soal sejarah bahasa, sastra, budaya. Tadi saya bercakap soal Raja Ali Haji. Saya bangga bahawa Melayu ni ada juga menghasilkan konsep pembangunan tata kelola yang hebat. Ya. Tetapi bukan maksud untuk menghina orang, bukan untuk memperkotak-katikkan antara manusia. Kerana kita ada angkat nilai kemanusiaan, karamah insaniyah itu adalah untuk menghormati. Dan kita terpaksa defensif. No. I know although it's a multiracial party, tapi we actually care for the Malays, you know. Otherwise dia kata I'm DAP punya pekakas. Kita terpaksa defend. Why? Kejahilan orang. Cakap pasal agama, boleh baca Quran, kadang-kadang lebih pandai daripada kita baca, tetapi penafsirannya menghina orang, menghina kaum. Di mana kekuatan agama kita? Oh, dia kata sebab orang India apa yang hina kita. Tengok di India apa yang berlaku sekarang. Orang Cina pun dia tak suka kita. Tapi dan kalau benar itu pun, mengapa hukum orang yang tak salah? Dan keduanya, mengapa tidak boleh kita tonjolkan contoh yang baik, supaya dimengerti bahawa apa yang kita amalkan dan budaya kita dan agama kita adalah untuk kesejahteraan. Jadi sebab itu bagi saya, fakku raqabah itu bermula dengan konsep membebaskan manusia. Kemudian membantu menolong yatim dan orang miskin. Yatiman atau miskinan zi matrabah. Yatim dan miskin mesti ada pembelaan. Saya tidak faham sama sekali. Sama kita cakap soal parti Melayu ke, parti Cina ke, parti India ke, kalau dia tak boleh tekankan soal dasar yang boleh membela, membantu orang anak yatim dan orang miskin. Kita tengok bagaimana setelah 60 tahun merdeka, berapa ramai anak-anak yatim yang tersisih dan terbiar, berapa banyak orang miskin yang kekal miskin dan lebih melarat. Dengan COVID-19 jumlah kemiskinan bertambah, kesenjangan antara miskin kaya bertambah. Dengan banjir, sebahagiannya memang ujian, kita kata nature, sebahagiannya kerana tamak halabah dan fasad manusia, kerana pembalakan, pembangunan tak terurus, nak bolot kekayaan sampai tak peduli apa yang berlaku. Kerana selalunya mangsa COVID-19 majoriti orang miskin.
Mangsa banjir yang parah, majoriti orang miskin. Dan ini harus kita hadapi. Sebab itu saya tadi sengaja tegaskan tentang apa yang digesa dalam surah Al-Balad, bagaimana mampu dan harus kita mengangkat darjat kemanusiaan. Dan di antara yang akhir ayat, summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kalau benar kita ni yang beriman, terus sabar dan tunjukkan rasa kasih sayang kita. Apa dia politik ataupun agama ataupun parti dalam konteks kita, kalau tidak ada compassion, marhamah, semangat kasih sayang, maka kita harus buat ini semua kerana ada sikap perasaan untuk mencintai sesama manusia, merasakan derita mereka. Ada orang macam-macam tafsir baru ni dalam temu buat saya dengan sinar. Saya sebut sebenarnya memang dari awal parti kita bukan saja tidak disenangi oleh yang rasuah, oleh penguasa yang keras dan zalim. Ini bukan 2 hari tahun yang lalu, bukan 5 tahun yang lalu, puluhan tahun. Tapi juga tidak disenangi oleh golongan konglomerat dan korporat yang kaya raya, sebab dianggap kita mengancam. Kita tidak mengancam siapa yang kaya. Kita tidak mengancam orang yang berniaga dan mendapat keuntungan. Kita mengancam orang yang mendapat keuntungan cara tipu helah dan menindas syarikat. Untungnya berbilion ringgit, pekerjanya gaji sangat rendah, kebajikan mereka tidak dipedulikan. Kita harus suarakan bagi pihak mereka, bukan saja Pak Hasan Karim. Kita sebagai satu parti tidak boleh tinggal ini landasan. Sebaik saja kita sibuk dengan hiruk pikuk soal kaum, soal pergaduhan dan lain, dan tinggalkan prinsip ini. Kalau kita tinggalkan ini, hilang bagi saya asas tonggak perjuangan kita, termasuk peristiharaan Permatang Power. Jadi saya harap sudah jangan lupa, dia manusia biasa, harus diperingatkan. Kita ini diuji masa kita susah. Saya masih ingat lagi, walaupun 98, 99 saya di penjara. Azizah sekali-sekali datang ke penjara, dia bagi pandangan, bisik-bisik laporan. Saya kadang-kadang tak boleh dengar, kan dia pakai phone kan, dia cermin jerjak besi. Abang ini, oh ya, nak cerita banyak tak boleh kerana dia dengar. Jadi saya ya semua, Tapi saya tahu kesusahannya, deritanya. Tetapi bila ada kuasa sedikit, bila kita menang beberapa negeri, ada kuasa, ataupun di persekutuan, ada sebahagian bila ada kuasa dia lupa daratan, pamer kaya-kayaan begitu banyak, dan guna kuasa lebih untuk memunggah kekayaan diri dan pribadi dan keluarga. Ada. Jadi kita diuji lebih besar bila kita menang, lebih kukuh dan padu kita dalam keadaan kita derita dan susah bertempur di jalanan. Kena pukul lagi kuat semangat. Tapi bila dapat TDL dah lemah semangat. Betul Wak? Ya, waras. Ini itu tetap waras jadi. Ya, betul. Orang lama sini saya terharulah, ramai yang kawan-kawan lama. Saya tak sempat lihat masa 98, tapi sebaik saya keluar 2004, 2005 datang, nampak sampai sekarang ada jawatan setia. Tak pegang jawatan setia. Dan nama-nama mereka itu tak pernah dipertimbangkan untuk jadi calon. Setia. Ini maknanya ada.
Tetapi ada juga ujian daripada kita, di mana orang-orang yang sudah dapat jawatan tinggi, besar, pengaruh senang, tapi kadang perangai haprak seperti mana yang kita lawan puluhan tahun. Ya. Maknanya menang dengan ujian susah, kalah dengan ujian senang. Kita ingat. Ini betul saya ucap, sebab sebelum saya umum nama calon, ini warning kepada mereka. Betul. Bila menang besok, bila jadi menang, tak, bukan dengar. Bila kalah, itulah presiden salah pilih. Saya dah baik, tapi presiden punya strategi tak betul. Okey. Bila menang, kerana kewibawaan saya dan kepetahan saya, otak engkau. Wah, kena ingat, wah bisa biar jadi kepala. Sambil tanam ubi geledek tu, ada yang macam ini semua lesing betul-betul. Betul, ini peringatan. Dan tak ada salah. Kalau saya dalam dialog kadang-kadang orang nak menasihat saya, tak ada salah. Sebab hebat bagaimanapun manusia dalam dunia politik yang penuh dengan cabaran, ujian, jijik ini, dia harus ada semangat yang kental. Karena ujian dan pelawaan begitu banyak. Kena waspada. Sebab tidak ada jawatan lain yang begitu rupa. Kalau ada jawatan, sudah ditarikkan. Kerana sistem itu rusak. Rasuah itu sudah endemik, atau kita dah sistemik. Seluruh sistem menjalan. Jadi kalau kita tidak ada kekuatan dalaman, tak boleh kalah. Dia kata, oh ini orang Islam. Tak betul. Saya pernah lihat orang yang bukan Islam, tetapi dia punya konsistensi perjuangan dia tu hebat. Ada orang yang bercarah Allahu Akbar tiap 2 ayat, tapi terlengkup lebih awal daripada orang lain. Betul. Sebab itu Islamnya bukan di jubah atau di janggut. Ketua Amanah lagi fahamlah saya macam ni. Pengalaman dia, saya juga begitu. Tengok kawan-kawan di situ ya. Kerana tidak sama apa yang diungkapkan dengan apa yang diamalkan. Ujian. Jadi saya harap kita sambil beringat. Saya sebut tadi apa? Kuat sebagaimanapun seorang manusia, kalau dia terjun dalam gelanggang ini, dia tak akan bertahan, melainkan dia persiapkan dan sentiasa gilap semula. Contohnya apa? Besi. Ini memang ada dalam rumusan hadis dan juga satu kisah ulama Sindi. Dia kata besi, kuat kan besi? Tak patah, tak pecah. Tak patah, tak pecah. Tetapi masuk dalam air, dia karat. Karat. Kalau lama masuk dalam air, dia akan karat. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia harus diangkat keluar, diselaputi dengan minyak. Okey. Ini yang dikata uzlah ke, latihan ke, retreat ke, untuk gilap semula idealism kita. Lepas tu masuk dalam air, lama kelamaan angkat semula, gilap lagi. Harus menjadi satu proses yang berkesinambungan, berterusan. Kalau tidak, karat. Dan kita saksikan sendiri orang yang hiruk pikuk jeritannya, kuat jeritan reformasinya, lebih lantang daripada kita, tapi lebih cepat lengkuk dari yang lain. Ya, itu yang berlakunya pengkhianatan. Langkah Sheraton Asyaitan. Baik, itu pandangan saya tentang hal ini, yang saya senang untuk saling memperingati. Apa dia? Agama itu ad-dinu nasihat. Agama itu memperingatkan masing-masing.
Jadi sama ada saudara itu ahli biasa dalam atau jentera. Sekarang ini tidak ada ahli biasa, semua jentera. Sama ada calon saudara naik, saudara jentera. Calon lain naik, saudara jentera. Kalau tidak memang bawa malapetaka. Ya. Baru artinya kasih kepada parti. Ya. Kalau sudah sokong Anwar dengan umur saya, tak ada jaminan kekal. Syed Ibrahim belum tentu kekal di ledang. Baik-baik dia semangat lemah dia malam ni. Ya. Tapi keadilan ledang harus terus. Ya. Ya. Ini maksud saya. Jadi kita kadang-kadang terlupa. Saya tengok kadang-kadang tak boleh habis. Habislah. Orang lama tahu. Ya. Ada yang bagi pandangan yang cukup baik. Tapi ada juga maklumat kita yang sebaliknya. Dan di antara yang sebaik, macam saya sebut tadi di Johor Bahru, calon yang layak. Pertama, calon kerusi berapa? 20 yang keadilan. Yang layak. Nah, yang mohon ribuan. Yang layak pun berapa saya sebut tadi? 2,000. Layak. Takkan ramai yang layak. Jadi orang yang dapat ni jangan perasan lebih. Termasuk saya lah. Ya. Betul. 1,000. Kita ahli sejuta. You tengok kadang grasnya. Peguam puluhan ribu, arkitek, dan orang yang dah berjuang, orang yang dalam reformasi, yang masuk penjara dan lock up dalam masa reformasi itu pun ribuan, yang kena pukul ribuan. Masa itu Mahathir jadi Perdana Menteri. Itu kadang-kadang dengan kawan kita ni sampai kita lupa. Tapi kita yang kena belasah setengah mati tak lupa. Jadi orang-orang ini ada jasa dia. Dan sebagainya ada kelayakan. Kalau tak ada kelayakan pun jangan lupa. Kalau tidak orang-orang ini bertahan, tak jadi kekuatan kita seperti hari ini. Jadi setengah orang dia masuk dia kata, kita baru berjuang, kita baru menang 2018. Saudara, tak mungkin kita menang 2018 kalau tidak orang yang ribuan yang kena belasah dan berjuang dulu. Jadi saudara kena ingat ni. Aku pun mau panas ni main ni. Baik. Nah, betul. Kadang-kadang kita lupa. Bukan je orang luar, orang kita pun. Lepas tu saya selalu ingat Ketua Penangan Samsul Iskandar. Dalam syarah ni kena ingatkan orang. Kalau nak menang lah, kau tak nak jadi macam Melaka. Saudara, sebab itu kita kena, apa yang disebut di sini apa dia? Ini tawaduk. Dalam Islam ni humility kena ada. Kadang-kadang kita masuk tak ada humility. Aku tahu, yes, we tak ada langsung humility. Saya kata bukan dalam keadilan. You tengok Kit Siang. Setengah orang tak suka saya sebut Kit Siang ke apa. But you know, dia dapat apa? Paling tinggi kedudukan dia, Ketua Bangkang sekejap, ahli parlimen. Tapi tengok konsistensi dia. Dari masa dia muda sampai pendengaran dia kurang. Sekarang konsisten dan gagah berjuang. Ya, dia di AP. Betul dia di AP. Saya pernah lawan dengan dia juga dulu. Tetapi saya hormat dia kerana konsistensi dia, kegigihan dia. Jadi janganlah bila kita tengok pandai-pandai ini, kita lupa orang macam tu, tak ada dia, tak jadi di AP seperti ini. Betul? I'm saying yes. Jadi saya harap kita dapat menimba pengalaman dan belajar untuk ada apa dikatakan sikap rendah diri, saling hormat menghormati. Ya, betul kita ada ramai profesional sekarang, jurutera, peguam, ya. Tetapi sudah peguam dan jurutera tak banyak, tak ramai yang akan sanggup berjalan dan kena berlasah seperti mana orang di bawah ni.
Jadi gabungan ini harus mantap. Ya. Orang yang kurang pendidikannya tapi kuat semangatnya harus mantap. Dan dia pun kena tahu. Takkanlah pula kita nak ambil petani, nak letakkan dia sebagai Menteri Pendidikan. Dia pun tahu, tak pernah minta. Jadi Mazli jangan bimbang. Ya. Tetapi kita kena faham bahawa sumbangan dia itu terlalu besar. Saya lihat sebenarnya, enggak tahu, saya pergi tu saya selalu tersentuh. Saya tersentuh, kata orang ni apalah, siapa yang kenal. Kalau dia belasah pun tak tahu. Ya. Tetapi sumbangan dia, kalau tak kerana dia, kita tidak di sini. Betul orang kata Anwar susah payah kena pukul, mata lebam, duduk penjara. Betul. Ya, saya tak kata senang, susah. Tetapi kalau tidak kerana saudara yang tampukang reformasi tengah jalan di luar mahkamah semua itu, saya akan terlupa dalam sejarah. Ya. Terpadam dalam lepatan sejarah. Jadi sebab itu kita kena harus ingat ini sebagai satu jamaah. Ahli biasa, penyokong, rakan-rakan yang setia puluhan tahun. Ya. Dulunya PAS tapi core-nya itu dalam amanah, yang sekarang menjadi amanah. Dan DAP, ya. Orang macam biasa share di sini. Karpal Singh, mendiang Karpal Singh. Orangnya keras. Banyak orang Melayu marah. Islamic State, no. Oh, garang mampus. Tetapi ada kekuatan jiwa kemanusiaan dia. Dia bantu saya puluh tahun, 1 sen dia tak mau ambil. Kalau bayar dia mahal tu, juta ringgit 10 tahun. Sekali, tak apa saya share. Saya di penjara. Apa dia datang, bukan dia marah pegawai penjara, ke saya dia marah. Apa ni? What are you trying to do? Aku kata apa dia melawan kawan yang mengamuk tentu arahan. Saya kata, what's wrong? No, you shouldn't do this. You ingat I siapa? Saya kata, I tahu you Karpal Singh. No, you cannot do this. Saya kata, apa dia? I don't know. Rupanya tanpa pengetahuan saya, adik saya gunding dengan Azizah dan keluarga. Kita kutip sama keluarga wang dengan ayah, Allahyarham, ayah saya pun ada sekitar 150,000 kutip, and then minta lagi kawan-kawan lain yang tolong, ada sekitar 400,000. Ya, itu dah seberapa tahun. Kita fikir dia ada staff, dia kena buat penyelidikan, dia lawan hari-hari di mahkamah. Jadi kita kata bayar 400,000 itu sedikit sangat banding bertahun-tahun dia bantu saya. Bila adik saya pergi ke office dia bayar nak bagi, dia kata for what? Dia kata you tolong Anwar. Dia marah, dia perambat adik saya keluar. Get out from my office. Adik saya pun mengamuk. Aku nak pergi bayar, dia maki aku, perambat aku keluar. Habis bab tu, adik saya membalik. Dia mari ke penjara, saya penjara. Dah lah aku dengan sakit, aku dengan boring semua. What? Dia marah aku pula dah. Oh, baru dia cerita. Saya kata, Karpal, I don't know what's happening. Can you just tell me? Relax, tell me. Karpal Singh kalau dia pergi penjara, saya penjara tak boleh minum teh ke kopi ke makan tak boleh. Tapi Karpal Singh datang, dia tengok pegawai penjara, 2 teh. Aku kata, aku duduk doa bayarlah, dia datang, aku dapatlah teh tarik. Kau tidak jangan haram tak dapat teh oh je curi. Ya tahu, dia orang pun tak dia takut, dia tak mau argue. Okey bawa lah teh, selamat. Dia kata, next time you come Karpal, minta lah bihun sekali. Okey next time. Tapi tak apa. Bila dia terang keadaan macam ni, saya kata saya tak tahu. Dah adik saya pun dengan keluarga, kita berasa tanggungjawab kita nak ringan. Tu dia kata kat saya, Anwar, let me take it from me. Ya, betul saya keadilan, dia kata you keadilan, saya DAP. Tapi dia kata saya juga manusia. Saya ada nilai, saya ada prinsipal dalam hidup saya. Saya tahu you buat apa. Saya tahu susah payah you.
Saya tahu you buat itu untuk kami semua rakyat. Dan dia kata, bukan manusia saya, I am a human being, I have compassion, I have values, I have principles. Dan bukan manusia saya if I take even 1 cent from you. Ini kata dia. Tentunya ramai anak-anak muda kita tak tahu. Ramai yang di AP yang baru pun tak tahu tu, kan? Betul, kadang dia ngengek sikit, biasalah. Tapi saya nak bagi tahu itu dia. That's what he said to me. Sebab tu family kita dengan family Karpa itu bukan saja soal parti, tapi soal personal. Ini saya nak sebut di sini, sengaja saya share, bahawa dalam perjuangan kita ini, masing-masing harus menghargai apa sahaja sumbangan pengorbanan yang dilakukan oleh sesama kita, dari darjah yang paling rendah kepada yang paling tinggi. Sebab itu kadang saya sangat tidak senang kalau dalam majlis kita terlalu banyak protokol-protokol. Saya tidak senang. Saya tidak pernah minta orang panggil saya Datuk Seri Anwar, Saudara Anwar, Abang Anwar, Pakcik Anwar. Jangan tok sudah. Saya tahu. Tetapi saya tahu payah, kerana sistem itu begitu rupa. Dia anggap kalau tak panggil saya Datuk Seri itu macam salah. Tak apalah, okey. Mengapa? Kita nak hubungan kemanusiaan dan persaudaraan kita itu lebih kukuh dan kuat. Okey. Jadi ini dia asas yang kita harus bincangkan. Apa dia? Wa ma'al aqabah, bagaimana nak mengangkat darjat manusia. Ini yang kita jadi tajuk malam ini. Pilihan raya ini semua proses biasa, kecil. Kalau kita faham ini dan kita yakin bahawa tujuan kita dalam keadilan dan rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan dan sekarang kursi yang ditanding oleh muda, kita harus ada niat itu, angkat darjat kemanusiaan. Untuk mengangkatnya, inilah harus kita lakukan. Prosesnya pelbagai, baik sedekah ke, amal jariah ke, dakwah ke, mengajar ke, mengundi sekalipun. Dan bagi saudara, memastikan jentera memenangkan calon kita itu wajib. Calon N03 Pemanis. Ini seorang veteran pejuang parti kita, Naib Pengurusi PKR Negeri, Ketua Cabang Sekijang, Saudara Yung Tau. Naik pentas ya. N09 Dun Gambir. Lama juga dalam perjuangan kita, setiausaha MPN, Naim Jusri. N14 Dun Bukit Naning, pemegang kawal kerusi itu sebelum ini, Mat Yasruddin Haji Kusni. N18 Sri Medan, pejuang setia dengan kita, seorang peniaga dan agamawan, Dun Sri Medan Azmi Masrani. N16 mantan guru, pendidik yang berjasa, Dun Sungai Balang
Abdullah Syahid. Dan saya untuk yang akhir untuk malam ini, Dun Semerah. Saya tangguh keputusan. Dun N17. Not here. Tak ada, not here. Kami melamatkan keadaan N18. Dia tinggal satu tadi. Nah, itulah. Dia orang kuat sangat, saya pun terkejut. Semerah tangguh pula. Saya tengok N1, saya umum lambat. Saya tengok dia punya blood pressure sudah meningkat. N01 Dun Buluh Kasab, Sormaniam Chami. Dia pengurus syarikat. Dan N17 Dun Semerah memegang kerusi yang sama, Uzan Abu Bakar. Dengan doa sudah boleh berhenti nah? Kita dapat keputusan, hormat keputusan. Kalau tidak boleh. Baik. Saya harap Khuzan boleh ambil ini sebagai iktibar untuk cuba menyantuni mana-mana pihak yang kurang berpuas hati. Biasa dalam pilihan. Tetapi harus kita ingat, ya. Baik. Okey. Saya duduk belakang, siapa nak nampak?